والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sedang baca nota Mishkatul Masabih, Kitabul Iman yang ke-8, dan telah sampai ke muka surat 157. Hari ini kita akan masuk kepada fasal yang kedua daripada kitab yang pertama, yaitu Kitabul Iman. Fasal yang kedua juga berkenaan dengan iman. Seperti kita telah sama-sama tahu bahawa penyusunan kitab Mishkat ini ia terdiri daripada 3 fasal dalam setiap bab. Dalam setiap bab atau kitabnya ia terdiri dari 3 fasal. Fasal yang pertama, kedua dan ketiga. Kitab Mishkat ini asalnya ialah kitab Masabih As-Sunnah, karangan Imam Baghawi. Masabih As-Sunnah karangan Imam Baghawi. Mishkat adalah satu usaha memperluaskan lagi, memperkemaskan lagi kitab Masabih itu. Kitab Masabih hanya mengandungi 2 fasal sahaja. Pegarang kitab Mishkat menambahkan fasal yang ketiga. Dalam setiap bab atau kitabnya dia ada 3 fasal. Fasal yang pertama mengandungi hadis-hadis yang sangat tinggi kedudukannya. Boleh dikatakan kesemuanya diambil daripada Bukhari dan Muslim, atau salah satu daripada 2 kitab itu. Fasal yang kedua pun, kalau dalam bab akidah ni, bab iman ini, juga banyaknya daripada kitab yang tinggi seperti itu juga. Atau untuk umum, kitab Mishkat ini ia berpunca daripada kitab-kitab yang bertaraf hasan. Seperti kita tengok di sini misalnya, di sini ini pasal yang kedua. Cuba tengok di bawah tu hadis tu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi bukan Bukhari lagi, bukan Muslim lagi, di bawah fasal kedua ini. Tetapi kitab-kitab yang di bawah sedikit kedudukannya daripada Bukhari dan Muslim. Begitulah seterusnya. Nanti akan ada bab-bab seterusnya ni daripada kitab-kitab yang bertaraf hasan pada keseluruhannya. Nota ini tidak mengandungi fasal yang ketiga. Selepas ni, nota seterusnya akan ada fasal ketiga. Selepas nota 8 ini ada fasal ketiga. Daripada fasal ketiga itu, Imam Khatib Tabrizi, pengarang kitab Mishkat ini, memasukkan hadis-hadis daripada kitab-kitab yang di bawah lagi daripada hadis-hadis yang menjadi rujukan di bawah fasal kedua, yang rendah lagi, yang rendah lagi. Mungkin ia sahih juga, atau hasan, atau dhaif pun ada juga dalam fasal yang ketiga. Walaupun dhaif untuk sokongan, sebagai hadis-hadis sokongan kepada hadis-hadis di bawah bab, di bawah fasal pertama dan kedua, ia dikemukakan juga oleh kerana ada sudut-sudut mungkin yang tidak terdapat di dalam hadis-hadis di bawah fasal
fasal pertama dan fasal kedua. Hari ini kita baru mula fasal kedua. Sebenarnya selama ni yang kita baca tu baru fasal pertama dan bab pertama, iaitu Kitabul Iman. Ini fasal kedua, baru fasal kedua. Antara ajaran agama Islam yang terpenting, Mu'adz bin Jabal qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, katanya, pernah aku bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Pada suatu pagi dalam perjalanan itu, aku berada dekat baginda ketika kami sedang berjalan. Ketika itu aku berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan daku ke dalam syurga dan menjauhkan daku dari neraka. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang suatu yang besar, akan tetapi ia mudah kepada orang yang dipermudahkan oleh Allah. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan kerjakan haji ke Baitullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan salat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat berikut, tatajafa junubuhum 'anil madaji' sampai ya'malun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah kamu aku tunjukkan kepala agama, ini kepala segala urusan agama, serta tonggak dan puncaknya? Jawabku, tentulah saya mahu wahai Rasulullah. Jawab Nabi,
Kepala segala urusan agama ialah Islam. Tonggaknya ialah salat, dan puncaknya ialah jihad. Kemudian baginda bertanya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang pengukuh bagi semua itu, bagi semua yang tersebut itu? Jawabku, tentulah wahai Rasulullah. Kata baginda sambil memegang lidah, jagalah lidah ini. Maka kataku, apakah kita dikira bersalah dengan apa yang kita cakapkan, wahai Nabi Allah? Jawab Nabi, aduhai Mu'adz, bukankah hasil tuaian lidah manusialah yang menyebabkan mereka disembam ke dalam neraka? Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Itulah hadis yang pertama di bawah fasal kedua. Hadis ini ialah hadis yang ke-26 dalam kitab Mishkat. Hadis ini sebenarnya mengandungi ajaran agama Islam yang terpenting, yang utama. Berhubung dengan Mu'adz bin Jabal, siapakah dia? Kita telah pun bincangkan sebelum ini, dalam nota sebelum ini sudah ada biografi ringkas Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal dan sangat alim, sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW ada menyebutkan a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Itu boleh lihat lagi sebahagian kelebihannya di bawah biografi di dalam nota sebelum ini. Yang paling alim antara mereka, ini antara sahabat-sahabat baginda, tentang halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal. Jadi begitu penting halal dan haram ini dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, memang jelas sekali. Dan dia disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang paling alim dalam bidang itu. Bagaimana sahabat yang istimewa ini bergaul dengan Rasulullah SAW? Apakah lama sangat dia bersama Rasulullah SAW sehingga menjadi begitu alim? Sebenarnya tidak lama, tapi Allah SWT bagi keberkatan dalam ilmunya yang diterima daripada Rasulullah SAW. Dengan keberkatan itu dia pergi jauh. Dia jadi seorang yang hebat. Bagaimana Mu'adz bin Jabal ini, seperti sahabat-sahabat yang lain juga, ambil berat tentang soal-soal agama. Dapat kita lihat antaranya dalam hadis ini. Mereka tidak segan-segan untuk bertanya Rasulullah apa yang perlu untuk meningkatkan agama mereka, untuk meningkatkan pengetahuan, menambahkan pengetahuan mereka berhubung dengan ajaran-ajaran Islam. Dapat kita lihat juga dalam hadis ini. Dia cerita pernah ini, peristiwa ini dia bersama Nabi SAW, dekat sangat dia dengan Nabi. Ini semua disebutkan untuk menarik perhatian kita bahawa tidak ada sebarang kekeliruan dalam apa yang didengarinya daripada Rasulullah SAW, sebab dia dekat. Dan secara tidak langsung ia memberi arti Rasulullah SAW ni seorang yang sangat merendah diri, tawadhu. Tidak kata dia ni seorang yang penting, seorang yang berkedudukan tinggi, tak boleh orang masuk dekat, duduk dekat dengan dia. Tidak. Bahkan kalau dia berbonceng, sahabat berbonceng dengan dia, dekat rapat dengan dia, bersentuh tubuh dengan dia.
Sampai begitu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah pemimpin negara juga. Selain daripada selain daripada guru, pemimpin negara. Jadi ini menunjukkan guru dengan murid boleh mesra dan boleh rapat. Walaupun sampai ke peringkat itu boleh rapat. Dan dalam perjalanan itulah Nabi SAW cerita sesuatu kepada dia. Sebab dia tanya. Begitulah Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam. Dia tidak setiap waktu berada di dalam masjidnya, naik mimbar, cerita sesuatu. Tidak. Bahkan sebahagian besar daripada hadis-hadisnya sama ada berupa qauli, ucapan dia, ataupun perbuatannya, itu diambil para sahabat dalam perjalanan dan di luar daripada masjid. Ilmu itu disebar sambil-sambil begitu, tersebar. Tetapi para sahabat ini sedar tentang kepentingan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rujukan dalam Islam. Mereka ingat baik-baik apa yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hafal betul-betul dan menghafal atau ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu tuah, perkara yang membawa tuah untuk diri mereka. Dia kata dalam hadis ini, muka surat 158, ketika itu aku berkata, wahai Rasulullah, selalu saya kalau wahai ini panggil begini kan, Rasulullah. Di tempat-tempat lain Rasulullah. Mungkin terlintas dalam fikiran setengah-setengah pelajar-pelajar kita, kenapa ada beza. Ini sebenarnya untuk bahasa Melayu tak ada guna sangat. Orang kita boleh guna mana-mana sajalah. Tapi kalau untuk bahasa Arab, sebab terpengaruh dengan bahasa asal dia supaya sama sebutan itu, sebab itu kita sebut begini, wahai Rasulullah. Cuba tengok dalam Arab dia tu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kalau Nabi, Nabi Allah. Kalau Rasul, Rasulullah. Bukan Nabiullah atau Rasulullah. Sebabnya kalau mengikut kaedah bahasa Arab, dipanggil, dia jadi munada. Munada. Bila munada, maka kena barisnya itu baris di atas. Itulah rahsianya. Ya Nabi Allah, wahai Nabi, Nabi Allah, wahai Rasulullah, Rasulullah. Jadi itu yang disebut. Kalau yang disebutnya Rasulullah atau Nabi Allah, kita kata Rasulullah, itu lain jadi. Sekurang-kurangnya ada tempat-tempat tu yang betul-betul kita sebut sama seperti yang tersebut di dalam hadis. Itu dirasakan lebih baik. Beritahulah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan daku ke dalam syurga. Itu yang dia tanya. Rasulullah SAW tak tegur, tak bantah pertanyaan yang seperti itu. Rasulullah tak kata apalah tanya minta nak masuk syurga, tidak pula tanya kerana Allah. Dia tak kata, tak pernah. Bahkan dia sebut buat ini kerana mendapat syurga apa, dia sendiri sebut. Daripada itulah sahabat-sahabat ditanya pertanyaan-pertanyaan yang macam ni. Apa amalan yang boleh membawa saya, memasukkan saya ke dalam syurga? Nabi tak bantah. Kalau salah, Nabi SAW akan tegur terus. Itulah kebiasaannya. Misalnya dia kata, kenapa duduk tanya pasal nak masuk ke dalam syurga? Tanyalah bagaimana nak mengikhlaskan ibadat tu kau, misalnya. Macam mana caranya? Ada tak cerita begitu? Sebab sudah banyak kali dan banyak tempat disebutkan mesti kena ikhlas itu kerana Allah itu sesuatu yang mesti. Tetapi di samping kerana Allah tu, kalau kita ingat dan memang maksud pun kita nak syurga itu, tidak salah.
Sebab manusia ini walaupun dia kosong fikiran dia tu daripada dunia sekali, dia tetap nak benda tu. Hakikatnya dia tetap nak. Kalau dalam dunia cuma tak dapat, itu saja. Benda yang tak dapat itu, kalau tak dapat terus kan kecewa manusia. Kecewa. Jadi itulah sebagai ganjarannya Allah SWT bagi kepada manusia ini syurga, supaya mereka tidak kecewa. Bagaimana pun mereka akan dapat apa yang dikehendaki oleh naluri semula jadi manusia, oleh jiwa dan hati kecil manusia. Itu akan dapat. Kalau kita tidak ada niat, itu pun dapat juga. Sebab Allah tahu memang manusia nak benda-benda itu. Tak boleh dinafikan. Tetapi kalau dunia dia tak bagi. Kerana dunia, sebab pada hakikatnya syurga itu berbentuk kemewahan, keseronokan. Kalau dunia nak dapat keseronokan atau kemewahan, dunia dia tak bagi. Dia larang. Dia bagi peringatan. Kenapa? Sebab itu ada bahayanya. Dan ia penuh dengan kepalsuan sebenarnya. Kalau kita tertarik pun sebenarnya kerana kita tertipu, tak tahu hakikat dia. Yang sebetul-betul kalau kita nak dan Allah benarkan, syurga tu tempat nikmat yang sebenarnya. Adapun dunia ini macam mana menarik, macam mana cantik, macam mana hebat pun sebenarnya tipu daya. Itu hakikatnya. Dan ia adalah satu daripada 100 nikmat Allah yang disediakan dari syurga ni dalam dunia ni, satu saja. Bagi yang satu itulah sepanjang umur dunia. Segala kemewahan, segala kesenangan, segala keseronokan, itu bagi atas yang satu itu saja. Jadi bayangkanlah yang 99 lagi yang disediakan untuk orang-orang mukmin dalam syurga itu macam mana. Kalau dalam dunia ni dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama tidak salah. Kalau kita fikir tentang dunia itu pun tidak salah. Kita boleh berumah tangga, kita boleh makan makanan yang sedap-sedap, kita boleh hidup mewah, tidak salah dalam batas-batasnya. Kalau itu pun tidak salah, lagilah yang akhirat itu, syurga itu tidak salah. Sebab tidak ada kepalsuan langsung di situ. Tidak ada campur baur dengan kekotoran langsung syurga itu. Jadi kalau seseorang itu nak benda macam tu, Allah bagi. Dan ia akan dapat dengan syarat Islam dan ada imannya, insya-Allah akan dapat. Bagaimana pun dapat. Kalau kita tengok dalam dunia ni, semua tak sempurna. Sempurna macam mana pun tak sempurna. Di situ kita ada nota 201. Amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga tentulah amalan yang dikira di sisi syarak dan diterima Allah. Tentulah amalan yang macam tu, kalau nak jadi sebab kepada seseorang itu masuk syurga tu, amalan yang dikira di sisi syarak dan diterima Allah. Sebab kalau amalan itu zahirnya baik sekalipun, kalau tidak diterima sia-sia saja. Itu tidak membawa seseorang kepada syurga. Kepada syurga tak akan bawa gitu. Misalnya dalam Al-Quran banyak sekali, ini antaranya dalam firman Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Umpamanya dalam ayat itu, orang-orang kafir amalan-amalan mereka seperti fata morgana. Itu hakikatnya. Amalan kebaikan orang kafir dengan sebab tak ada iman itu dijadi sia-sia, tidak berguna. Apatah lagi kita kata nak bawa kepada syurga, jauh, tak ada langsunglah harapan tu.
seperti fata morgana. Yahsabuhu dham'an ma'a. Orang-orang yang dahaga menyangkanya air. Jika dilihat dari jauh, nampak macam berolak, macam ada air jauh tu. Kalau tempat yang kering dan pada waktu cerah matahari itu, matahari di tengah langit kita kata panas, daripada jauh kita nampak macam ada air. Itulah yang dikatakan fata morgana atau alang-alang. Disebut juga alang-alang. Bila dia sampai dekat, dia dapatnya tidak ada apa pun. Begitulah hakikat amalan kalau tak kena gayanya, kalau tak cukup syaratnya. Syaratnya iman. Kalau tak ada tu sia-sia. Itulah hakikatnya. Itulah yang tersebut di dalam Quran. Isnad majazi telah digunakan pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Apabila baginda mengatakan amalanlah sebagai sesuatu yang memasukkan seseorang ke dalam syurga. Padahal yang memasukkan seseorang ke dalam syurga sebenarnya ialah rahmat Allah. Ini kerana amalan tidak lebih daripada sebab untuk seseorang dimasukkan ke dalam syurga semata-mata. Ia bukan illat. Illat sebenar bagi seseorang manusia dapat masuk syurga ialah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kalau kita tinjau dari sudut ilmu balaghah, dia sebut ini isnad majazi telah digunakan oleh Rasulullah kata sebenarnya di sini digunakan oleh sahabat di sini, Muaz tanya yang dapat memasukkan daku, amalan yang dapat memasukkan daku ke dalam syurga. Jadi Nabi SAW itu membenarkan, takrir dia tidak bantah. Itu macam Nabi sendiri katalah juga, terimalah bahawa amalan itu memasukkan seseorang ke dalam syurga. Dia sebut amalan memasukkan. Ini dipanggil isnad. Kita kata benda ni begini, itu isnad. Amalan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Kita kata amalan itu yang memasukkan seseorang ke dalam syurga, itu dipanggil isnad. Tapi ini isnad apa? Isnad ni ada dua. Satu isnad hakiki, yang kedua isnad majazi. Isnad hakiki kita kata mengambil kira yang sebenarnya, hakikat sebenarnya. Isnad majazi pula tidak mengambil kira hakikat yang sebenar, tetapi mengambil kira ia sebagai sebab atau yang kelihatan pada zahirnya kepada kita. Itu yang dikatakan isnad majazi. Misalnya kita kata saya makan ubat itu sembuh saya, sakit saya. Artinya ubat itulah yang menyembuhkan. Jadi kita katakan yang menyembuhkan ubat itu. Itu isnad majazi kepada kita seorang Islam. Bukan majazi maknanya pinjaman, bukan yang sebenar. Bukan ubat itu dalam kepercayaan kita yang menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan sebenarnya ialah Allah. Jadi kita tak kata Allah menyembuhkan kita, tapi kita kata ubat itu membuatkan saya sembuh. Saya makan ubat itulah. Jadi kita kaitkan dengan ubat. Kaitan itu dipanggil majazi, bukan sebenar. Dalam akidah kita orang Islam mesti kena ada dalam hati kita yang sebenarnya menyembuhkan kita Allah, bukan ubat. Tapi ubat itu sebagai sebab, atau pada zahirnya kelihatan begitulah, pada zahirnya. Itu dikatakan isnad majazi. Misalnya banyaklah contoh-contoh macam tu. Awan menurunkan hujan, yang menurunkan hujan sebenarnya Allah. Awan itu sebab sahaja yang kelihatan pada zahirnya kepada kita. Dalam hati kita, dalam
fikiran kita kena percaya Allah yang sebenarnya. Dalam Quran disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila saya sakit, dia menyembuhkan saya. Dialah yang menyembuhkan saya. Bila saya sakit, dia menyembuh. Dia Allah. Dia sebut Allah. Itu makna isnad hakiki. Yang tersebut dalam Quran itu isnad hakiki. Mana katakan Allah sebagai penyembuh, itu yang sebenar. Dalam akidah kita memang begitu. Tapi tidak salah dalam percakapan kita kata makan ubat itu, ataupun kita ikhtiar begini, dengan sebab ikhtiar itu kita sembuh. Tidak salah atas dasar isnad majazi. Tapi jangan percaya benda tu sendiri yang menyembuhkan. Kalau begitu salah. Bagi seorang Islam, dia ada boleh guna isnad majazi. Macam di sini Mu'ad, dan Nabi terima amalan itu sebagai memasukkan ke dalam syurga. Itu isnad majazi. Digunakan. Inilah dalil bahawa boleh kita guna isnad majazi. Kalau tidak, nampak teruklah kita tak pakai semua sebab-sebab musabab ni. Semuanya Allah. Siapa buat ni bangunan ni? Allah. Siapa yang bagi makan kepada kita? Yang memasak makanan kepada Allah. So, siapa yang boleh bagi kita minum? Allah. Siapa yang buka kedai? Allah juga. Semua Allah. Memang betul pun. Tapi orang tak cakap gitu. Susah jadinya semua Allah. Jadi nak bayarkan upah tu pada siapa? Pada Allah kan? Pada siapa? Tukarlah. Kalau bangunan, buat bangunan, tukarlah. Sebab itu kita kata tukar yang buat bangunan. Sebab ada kena mengena dengan kita tu, kita kena bayar. Dan banyak perkara lagi yang ada kaitan. Allah tu tak payah sebut dah. Sebab dari segi hakikatnya tukar tu pun Allah sendiri yang buat juga. Dari sudut itu, dari segi hakikat, dari segi zahir, kita bercakap berdasarkan zahir. Itu tidak salah. Buktinya ni hadis ini. Dia guna isnad majazi. Itu penting kita sedar tu. Penting. Dalam akidah kena ingat Allah. Dari segi percakapan, bukan kita berdusta, bukan kita pura-pura, tidak. Memang kita mengambil kira sebab itu. Sebab Allah ikatkan kita dengan hukum sebab musabab. Jadi kita kena ambil kira itulah. Takkan kita buat tak nampak. Dia buat susah-susah kepada kita, kita pergi kedai beli ni orang masuk ni, bukan senang nak buat. Kita pergi ambil saja. Ya Allah bagi kita. Jadi orang gila. Jadi tak mau bayar. Nak bayar apa? Kemuka Allah. Allah punya. Allah segala-galanya. Dia jadi tak boleh nak berurusan lah kalau macam tu. Jadi kita kena ambil kira kepenatan orang, susah payah orang sediakan benda tu. Atas dasar tu lah kita nak bayar dengan dia lah. Kita kata dia tu. Kalau Allah tak ada dah urusan bayar membayar apa tu, upah apa semua tak ada dah. Manusia lah yang perlunya. Sebab itu kita kena mikir, kena sebut itu. Itulah beza antara isnad majazi dan isnad hakiki. Tidak salah menggunakan isnad majazi. Tak salah. Yang melahirkan kita siapa? Ibu kita. Tak salah kata begitu. Yang hakikatnya Allah yang melahirkan kita. Tapi kena ada itulah. Setiap benda ni begitu. Hakikatnya Allah, tapi kita sebut. Kita sebut ibu kita melahirkan kita. Sebenarnya kita masuk syurga tu dengan rahmat Allah, bukan kerana amalan. Amalan kalau nak kira tak padan pun, tak layak pun untuk membeli syurga yang begitu mahal. Tengok kalau kita tengok kehidupan kita ni, apa yang kita dapat? Seseorang kalau kita tengok sekeliling kita ni, apa yang dia dapat daripada usaha dia pagi sampai petang, tiap-tiap hari sampai pencit kerja kan, jaga masanya, penuh sesak jalan-jalan itu tiap-tiap hari kecuali hari cuti. Apa yang dia dapat?
Kalau kita hitung-hitung, fikir-fikir, sikit sangat yang dapat. Sebuah rumah mungkin, atau beberapa buah. Kalau beberapa buah pun tak kisah. Kereta sebuah dua, mungkin ada harta sikit, itu je. Berapa sangat harganya? Tu kita kerja tiap-tiap hari, ambil masa berapa banyak. Kalau kita sembahyang 5 waktu, berapa minit saja? Tak sampai 1 jam pun, tak sampai. Sembahyang tiap-tiap hari 5 apa ni? Tak sampai 1 jam pun. Begitu juga puasa. Dalam setahun tu, ya wajibnya sepanjang bulan Ramadan saja, sedikit saja. Bukan tiap-tiap bulan, bukan perlu tiap-tiap hari. Jadi kalau nak kira amalan itu tidak penat sangat. Sambil-sambil kita buat tu, kita boleh buat benda lain. Bukan kata bila berpuasa tu kita tak boleh buat benda lain, tak boleh pergi sana sini, terikat tangan kita, kaki kita. Tidak. Jadi kalau nak kira dapat syurga tu, bukan dapat dunia, bukan dapat sebuah dunia, sebuah rumah di dunia. Syurga tu tak padan dengan amalan-amalan itu. Dengan sebab itulah dikatakan rahmat Allah, kasihan belas Allah, itulah yang memasukkan kita dalam syurga. Dengan sebab itu kita tak tahu kadang-kadang amalan kita yang mana. Mungkin kita nampak yang besar yang ni, yang kita kerja kita buat kerana Allah, untuk agama yang ni. Rupanya kita masuk syurga bukan kerana itu, kerana benda lain yang kecil mungkin kita tak terlintas. Rahmat Allah di situ itu. Dia akan cerita kepada kita, ini sebab sebenarnya. Bukan itu yang kamu duduk fikir-fikir sangat tu, yang kamu duduk bercadang sangat tu. Bukan itu. Sebab kalau yang itu pun tak padan, tak beli syurga ni. Bukan itu harganya. Itulah yang dikatakan rahmat Allah. Semua ini amalan apa ni? Sebab, bukan illat. Ada beza antara sebab dan illat. Sebab ni benda yang tidak semesti ada. Tak semesti ada. Kalau tak ada dia pun boleh berlaku juga. Itu sebab. Macam amalan, tak ada amalan pun boleh masuk syurga juga, boleh berlaku. Misalnya seorang yang baru masuk Islam, dia tak sempat nak sembahyang apa pun. Ada seorang sahabat Nabi SAW tak sempat apa pun, terus mati, dia masuk syurga. Nabi kata ahli syurga, padahal tak ada amalan pun. Jadi sebab yang disebutkan sebagai sebab untuk masuk syurga di sini tak ada pun pada dia, boleh masuk juga. Tidak semesti apabila ada sebab itu segala-galanya pintu terhalang, tak boleh. Kenapa awak berhenti sekarang ni di traffic light? Sebab lampu merah. Itu sebab, bukan ilat. Kalau kita nak langgar boleh juga, pergi sampai juga kita, cuma salah lah. Bukan tak boleh pergi, bukan tak boleh lintas. Kalau malam-malam misalnya tak ada siapa pun, kita boleh pergi, tak ada halangan, tak ada apa. Itu sebab. Benda macam ni lah yang sebab. Ia bukan kita terikat dengan dia, tak boleh nak buat kalau tak ada dia. Bukan. Boleh buat juga, mungkin cara lain. Itu sebab. Itu semua dikatakan sebab. Macam kita kata makan nasi, kenyang. Jadi apa sebab kenyang? Sebab makan nasi. Makan nasi itu sebab saja. Tak makan nasi, makan roti pun kenyang juga. Jadi nasi itu sebab, bukan illat. Kalau illat ni tak ada dia, tak mungkin berlaku. Itu illat. Tak ada dia, tak mungkin berlaku. Itu dikatakan illat. Kalau sebab, tak ada dia pun mungkin juga berlaku. Itu bezanya. Tak ada dia pun mungkin juga berlaku. Tak ada nasi, mungkin juga berlaku kenyang tu dengan cara makan roti misalnya. Jadi roti, nasi, apa makanan ni sebab kepada kenyang, bukan illat. Sebab itu dia boleh tak ada. Ada ketikanya boleh tak ada benda tu. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang begitu besar, kira-kiranya akan hanguslah. Sebab api, sebab untuk membakar, sebab saja, bukan illat. Boleh berlaku tidak terbakar dengan sebab. Ada sebab-sebab tertentu, ada halangan-halangan tertentu, boleh berlaku. Dan boleh berlaku juga dia terbakar dengan sebab lain, bukan dengan sebab api. Cuma setakat yang kita maklum, kalau terbakar ni dengan api saja.
Begitu. Itu sebab ilat lain. Ilat ni kalau tak ada dia, tak ada kita. Tak ada langsung kita. Jadi ilat bagi adanya manusia, kita kata tak mungkin ada manusia adanya Nabi Adam. Kalau tak ada dia, tak ada cucu ni manusia. Itu ilat. Tapi ilat yang paling utama, paling awal sekali, ialah Allah. Dalam istilah ahli falsafah lah, dia kata ilat, tak ada dia, tak ada yang lain, tak mungkin ada. Itu ilat yang sebenarnya. Adapun yang lain-lain, ayah kita adalah ilat kepada kita. Tak ada dia, tak ada kita. Ada orang lain lah, kita tak ada. Manusia tu tetap ada. Itu ilat. Jadi semua ini sebab sahaja. Sebab sahaja. Itu yang dikatakan sebab. Dan menjauhkan daku dari neraka. Menjauhkan daku dari neraka. Jadi maksud Mu'adz di sini, dia nak syurga tanpa terlebih dahulu masuk neraka lah. Masuk syurga tanpa didahului azab neraka. Itu maksud menjauhkan daku dari neraka. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Yang besar yang kamu tanya ni satu perkara yang sangat besar. Kenapa benda ni besar? Kerana ia melibatkan perkara ghaib. Melibatkan perkara ghaib. Sedangkan tiada siapa pun mengetahui perkara ghaib selain Allah. Aku sendiri pun tidak mengetahuinya kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah amalan mana yang akan menjadi sebab bagi seseorang dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah, tak tahu. Memang amalan, tetapi amalan mana yang sebenarnya akan menjadi sebab, tiada siapa pun yang tahu. Itu sebenarnya soalan kamu ni besar. Jadi cerita pasal ghaib ini hanya nabi-nabi lah boleh cerita dengan kita. Kalau ahli fikir ke ahli falsafah ke cerdik pandai mana-mana pun dia tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Kalau kita belajar falsafah, ini kemuncak pemikiran manusia lah. Kalau kita bebaskan akal manusia tu pergi sendiri, paling meleset dalam bab alam ghaib, orang panggil metafizik. Itu paling teruk manusia tu. Sebab dia tak boleh sampai ke situ. Kalau diserahkan kepada manusia, bercelaru jadi. Bercelaru. Bukan dia dapat meyakinkan orang lain, diri dia sendiri pun tak akan yakin. Itu hasil falsafah, pemikiran manusia. Yang dapat menenangkan jiwa manusia ialah agama, bukan falsafah, bukan pemikiran semata-mata, ataupun pendapat seseorang semata-mata. Bukan. Ia adalah suatu keyakinan, suatu akidah. Orang yang cerita tu penuh dengan yakin, dan sepanjang hayat dia buat dengan penuh yakin, penuh ketenangan. Kita tunggu dia pun jadi gitu juga. Ini agama saja. Benda lain tak dapat. Sebab itu kalau tak ada agama, manusia ni tetap gelisah, resah, serabut fikiran ni. Sebab tidak ada yang menenangkannya itu. Keyakinan itu tak sampai ke situ, tak sampai kepada keyakinan. Akan tetapi ia mudah kepada orang yang dipermudahkan oleh Allah. Tapi kepada orang yang dipermudahkan oleh Allah, segala yang payah itu mudah semuanya. Ini menunjukkan seseorang itu jadi mudah kepada dia sesuatu tu kerana Allah mempermudahkan kepadanya. Dan yang payah tu Allah memayahkan. Jadi macam mana nak Allah mudahkan? Ikut cara dia lah. Ikut orang-orang yang kita tengok, orang yang macam mana Allah pun mudahkan kepada dia, macam mana cara hidup, ikut itu. Kalau ikut itu mudah, kalau tidak payah. Dalam yang biasa ni, orang umum ni,
Nak buat kebaikan tu, nak buat kebaikan, sesuatu yang berguna, itu pun payah, berat terasa. Tapi kepada orang yang biasa, orang biasa kita kata, mudah dia nak buat kebaikan, tak ada rasa berat pun, dia buat dengan tenang saja. Ini menunjukkan suka benda tu kepada orang yang Allah SWT tak buka. Kalau nak pergi jauh lagi lah. Kalau kita kata pengarang, macam mana dia boleh mengarang sampai banyak, sampai begitu? Kita pun seperti dia juga, kenapa kita tak boleh? Itu kepada orang yang Allah bermudah jadi mudah, kepada orang yang payah jadi payah. Usahakan dah buat banyak, satu pun tak boleh dah. Itu contoh yang dalam dunia ni kita tengok, memang banyak yang seumpama ini. Kepada setengah-setengah orang yang nak mati tu menakutkan, payah rasa, susah nak tinggal dunia, macam-macam teringat. Tetapi kepada orang setengah-setengah orang jadi mudah saja, dengan senyum saja dia boleh tinggal dunia, dia boleh mati. Ini semua ni hakikatnya Allah SWT permudahkan. Allah SWT sukarkan, payahkan jadi payah. Lepas tu dia sebut, sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan kerjakanlah haji atau tunaikanlah haji ke Baitullah. Jadi ini semua disebutkan rukun Islam sebenarnya. Masih lagi kita cerita tentang Islam dan iman. Kemudian baginda bersabda, tak mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, pintu-pintu kebaikan. Tak mahukah aku nak bagi tahu kepada kamu? Lepas tu dia terus cerita sendiri, puasa adalah perisai. Ini yang sahabat-sahabat duduk buat dah. Dia cerita lagi, dia buka lagi rahsia. Kenapakah benda-benda ini, puasa, sedekah dan seterusnya, dikatakan sebagai pintu-pintu kebaikan? Di situ ada nota 205. Pintu-pintu kebaikan yang dimaksudkan di sini ialah amalan-amalan sunat yang membawa kepada kebaikan dan mendatangkan pahala. Itu pintu kebaikan. Kerana di akhirnya baginda SAW bersabda, salatul rajul fi jawfil layl, fi jawfil layl, yani sembahyang seseorang di tengah malam. Kalau amalan yang dimaksudkan di sini ialah amalan fardu, tentu akan berlaku pengulangan, kerana sebelum ini sudah pun disebut sembahyang, puasa, zakat, haji, sudah sebut. Dan disebut amalan-amalan ini juga disebut sebagai pintu kebaikan kerana ia amat berat untuk dilakukan. Orang yang berjaya melakukannya, walaupun ia adalah amalan-amalan berat, sudah tentu amat mudah kepadanya melakukan amalan-amalan lain. Itu sebab dikatakan pintu-pintu kebaikan. Ia umpama pintu yang berkunci bagi sebuah rumah, sukar untuk memasukinya. Tetapi bila kuncinya terbuka, kesukaran itu sudah tiada lagi. Inilah jalan-jalan nak bagi Allah SWT bagi mudah kepada kita tu macam mana. Kena buka kunci dululah. Kena buat benda-benda ni. Bila buat benda ni, segala yang sukar tu akan jadi mudah. Sebab benda ni sukar hakikatnya, walaupun nampak begitu. Puasa berat kerana apabila seseorang berpuasa, ia mestilah meninggalkan segala kehendak nafsu. Dan ini adalah suatu yang bertentangan dengan tabiat jiwa manusia. Sebab itu dikatakan berat.
Berbelanja di jalan Allah dengan bersedekah yang zahirnya tidak akan membawa apa-apa pulangan duniawi kepada seseorang amat berat. Ini kerana manusia itu menurut kejadian asalnya adalah kedekut. Itu kejadian asal manusia, kedekut sifatnya. Bangun bersembahyang di tengah malam memang berat kerana tidur adalah waktu rehat manusia. Apalagi setelah ia dibuai mimpi-mimpi yang indah dan berada dalam cuaca yang amat sejuk atau sangat nyaman. Tetapi itulah yang dianjurkan Allah. Itulah masa yang dikatakan terbaik untuk bermunajat kepadanya. Perhatikan saja firman Allah di bawah ini. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun, yakni bersembahyang dan beribadat di waktu malam itu adalah lebih tepat, yakni untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inilah bendanya. Kalau kita nak dapat mudah yang payah, buat yang ini. Yang ini pun payah ni sebenarnya, tapi ini jalannya. Inilah kuncinya. Sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan salat seseorang di tengah malam, salat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda membaca dua ayat berikut. Salat seseorang di tengah malam 208. Bahagian sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini seolah-olahnya tergantung. Cuba perhati betul-betul tu, macam tergantung kerana ketiadaan khabarnya. Cuba kita perhati, puasa adalah perisai. Jelas puasa perisai. Kenapa dikatakan perisai? Ada dalam nota tu, tengoklah. Saya pun tidak semua nak baca lah nota tu, baca sendirilah. Itu jelas. Sedekah dapat memadamkan dosa. Jelas tu. Jadi faedah dia tu kita nampak, kelebihan dia tu. Bahkan dengan perbandingan pula, dibandingkan seperti dosa tu seperti api, sedekah tu seperti air, dapat memadamkan api. Tetapi salat seseorang di tengah malam, itu tak ada sebut apa kesannya, apa hasilnya, jadi macam mana kalau kita buat. Itu macam tergantung kerana ketiadaan khabarnya, cerita tentangnya. Kalau kita kata puasa adalah perisai, perisai itu cerita kepada puasa. Ini tak ada. Beberapa perkara harus ditakdirkan sebagai andaian khabarnya. Kita boleh mengandaikan beberapa perkara berikut yang tergantung, yang menyebabkan tergantung. Kalau kita sebut, jadi jelas. Tak adalah keadaan tergantung. Ia sebenarnya masih belum berakhir lagi. Beberapa perkara harus ditakdirkan sebagai andaian khabarnya. Satu, hakikat ganjaran pahalanya hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi sembahyang, salat seseorang di tengah malam, kita sambung. Hakikat ganjaran pahalanya hanya Allah sahaja yang tahu. Satu, baru tidak tergantung kalau kita kata begitu. Yang kedua, sembahyang malam adalah antara yang terkandung di dalam firman Allah yang dibaca Rasulullah SAW selepasnya. Jadi salat seseorang di tengah malam, arahan, anjuran melakukannya ada di dalam firman Allah selepas ini yang Nabi SAW baca. Tidak tergantunglah kalau macam tu. Yang ketiga, sembahyang malam merupakan salah satu pintu kepada kebaikan. Ini salah satu pintu kebaikan. Kalau nak dapat mudah yang lain, kena terbuka pintu itu. Mana pintunya?
sembahyang malam. Yang keempat, sembahyang malam adalah antara amalan orang-orang soleh. Solat seseorang di tengah malam itu adalah antara amalan orang-orang soleh. Boleh juga kita andaikan begitu, maka hilanglah keadaan tergantungnya. Yang kelima, sebagaimana sedekah boleh menghapuskan dosa seseorang, sembahyang malam juga merupakan penghapus dosa, seperti tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Urwah bin Nazal daripada Muaz, katanya ketika aku pulang bersama Nabi SAW daripada peperangan Tabuk, dan seterusnya Nabi SAW bersabda, inna sawma junnah wa sadaqah wa qiyamul abdi fi jawfil layl yukaffirul khati'ah. Gitu dalam riwayat yang lain. Riwayat itu menjelaskan apa yang tergantung, apa yang tak jelas di sini. Cuba kita tengok. Puasa itu perisai. Sedekah dan sembahyang seseorang hamba di tengah malam dapat menghapuskan dosanya. Hilanglah tergantung. Jadi maknanya kadang-kadang sesuatu hadis itu kalau kita baca satu nampak macam tergantung, tak jelas. Untuk menjelaskan maksud dia, kita kena tengok hadis lain. Macam di sini. Dalam Musnad Ahmad ada sebut bahawa seperti mana sedekah dapat menghapuskan dosa, sembahyang malam juga dapat menghapuskan dosa seseorang. Jadi dia baca ayat itu sampai kepada ya'malun. Jadi di bawah ini dikemukakan dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan lengkap bersama terjemahannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bermaksud lambung mereka renggang dari tempat tidur untuk bersembahyang malam dan melakukan amal saleh yang lain. Renggang lambung mereka ni, lambung renggang, maksudnya bangunlah. Itu maksud renggang tu. Ini antara sifat orang mukmin yang istimewa, yang baik. Mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, di samping selalu juga mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ini sifatnya. Jadi sifat mereka takut dan harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pun ada, harap pun ada. Dan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan dibelanjakan oleh mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian, bukan semua. Sebahagian. Daripada sini sudah kita ketahui sebanyak manakah yang elok dibelanjakan. Sebahagian, bukan semua sekali. Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang dirahsiakan untuk mereka, yakni berupa nikmat-nikmat yang amat indah dipandang dan amat menggembirakan sebagai balasan kepada amal-amal saleh yang mereka telah kerjakan. Jadi tidak ada siapa pun yang tahu. Sebutlah itu, ini, hakikatnya tak ada. Yang sebut dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk hamba-hamba dia ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Iaitu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah terlintas di hati. Inilah yang kalau dalam ayat ini dia kata tidak ada seorang pun mengetahui. Samalah dengan hadis itu.
apa yang dirahsiakan untuk mereka. Kalau disebut dalam Quran buah yang dihidangkan kepada mereka dalam syurga, dia kata ini buah ni dia ingat yang dunia dulu, macam buah ni dia sebut, tapi hakikatnya tidak sama. Jadi nikmat-nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan itu Allah SWT sediakan di dalam syurga untuk amal soleh yang mereka telah kerjakan. Itulah yang tersebut di dalam ayat ini yang Nabi SAW baca. Kemudian beliau berkata, maukah kamu aku tunjukkan kepada kepala segala urusan agama serta tonggak dan puncaknya? Jawabku, tentulah saya mahu wahai Rasulullah. Jawab Nabi, kepala segala urusan agama ialah Islam. Kalau kata agama ni perkara yang nombor satu sekali, Islam tu sendiri. Yang ni dalam riwayat yang lain disebut mengucap 2 kalimah syahadah. Itu cuma kita tengok ada nota 210, kepala atau asas agama dikatakan Islam di dalam hadis ini. Di dalam hadis lain ia dikatakan ucapan 2 kalimah syahadah. Sebab nak jadi Islam ni dia kena mengucap. Itu syaratnya. Seolah-olahnya itu tiket. Kalau tak ada tiket tu tak boleh. Buat dah macam mana, niat dah macam mana, ikhlas macam mana pun tak jadi. Kalau tak ada tiket itu. Dia kena ada ini dulu. Dalam hadis ini disebut Islam, dalam hadis yang lain disebutkan 2 kalimah syahadah. Jadi hadis ini kalau kita perhatikan mengandungi rukun Islam dalam gambaran, dalam bentuk lain. Tidak seperti hadis Jibril itu, tapi dalam bentuk lain. Benda yang sama juga diceritakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui saluran riwayat Syahr bin Haushab daripada Ibni Ghunm daripada Mu'adh, misalnya hadis Mu'adh juga disebut begini, inna ra'sa hadzal amr an tashhada an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bermaksud sesungguhnya kepala atau asas agama ini ialah kau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Hadis riwayat Ahmad ini kiranya dapatlah dijadikan sebagai pentafsir kepada kata Islam yang tersebut di dalam hadis 26 di atas. Jadi sebab hadis ini ia saling menjelaskan satu sama lain. Al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dah. Hadis ini sebahagiannya menjelaskan sebahagian yang lain. Seperti ayat Quran juga, ia sebahagiannya menjelaskan sebahagian yang lain. Nabi SAW mengumpamakan Islam atau 2 kalimah syahadah dengan kepala sesuatu yang hidup, untuk menyatakan betapa pentingnya Islam atau 2 kalimah syahadah dalam kehidupan beragama. Jadi dia kata kepala, dia bandingkan macam kepala ni ada benda hidup, disebutlah dia bandingkan begitu. Segala amalan agama berupa ibadat atau kebajikan yang lain tidak berarti dan sia-sia saja tanpanya. Kalau tak ada ini sia-sia, tak jadi, tak lekat. Sebagaimana jasad sesuatu makhluk yang hidup tidak boleh hidup tanpa kepala, tak boleh hidup. Ia boleh buat itu, buat ini, urusan itu, urusan ini sebab ada kepala. Kalau tidak, tak boleh. Kewujudannya tanpa kepala bukan sekadar tidak sempurna, malah tidak berarti sama sekali.
Tidak berhenti. Tak boleh hidup lah. Nak boleh hidup, dia kena ada kepala. Tak ada manusia dalam dunia ni pelik-pelik banyak. Ada yang tak ada tangan, macam-macam yang cacat kan, lahirnya, semenjak lahir lagi macam-macam ada. Ada yang bersambung tubuhnya. Tapi yang tak ada kepala tak ada. Kemudian hidup, boleh hidup, tak ada kepala. Kalau tak ada lain, boleh hidup lagi. Tak ada itu, tak ada ini, boleh hidup lagi. Tak ada kepala, tak boleh. Jadi itulah kedudukan Islam atau dua kalimah syahadah itu. Ialah memberi arti, memberi bernyawa, jadi hidup segala yang lain itu. Segala pergerakan anggota-anggota yang lain itu baru ada apabila ada kepala. Kalau tidak, tak hidup, mati. Macam sesuatu yang mati saja. Tonggaknya ialah salat. Tonggak yang ini tiang seri. Sembahyang itu dikatakan tiang seri agama. Ini tonggak. Dan puncaknya ialah jihad. Puncak agama ialah jihad. Sabda Nabi SAW ini mengisyaratkan kepada jihad. Bukanlah suatu perkara mudah. Sebab puncak, nak naik ke puncak bukan senang. Puncak gunung Himalaya misalnya, bukan senang nak naik, nak sampai ke atas. Nak boleh pacak bendera apa, bukan main, kena macam-macam lah cabaran. Bukan senang. Dan darjatnya pula amat tinggi. Jadi tinggi sangatlah, benda yang sukar. Tapi apabila sampai ke puncak tu, memang satu kemenangan lah, satu pencapaian. Itulah yang cuba dilakukan oleh manusia, dengan kadar masing-masing. Walaupun dia seorang pendaki, dia sekadar pendaki saja. Arti dia tu mungkin lebih dirasai oleh orang yang tak naik. Dia sekadar naik saja. Arti dia tu, pencapaian tu, naik ke puncak, lebih dirasai oleh orang lain dalam bidang masing-masing. Dan itu sebagai macam lambang saja, macam lambang saja. Yang sebenarnya naik ke puncak dalam setiap bidang kehidupan manusia itu bukan senang. Nak naik ke puncak apa pun, dalam amal-amal seorang dua je yang ada biasanya. Itulah dalam bidang apa pun. Ia juga menunjukkan jihad adalah amalan yang paling utama selepas amalan-amalan fardu yang lain. Agama Islam tidak akan memuncak naik tanpa jihad dalam konsepnya yang luas. Jangan kita ingat jihad ni perang saja, yang bunuh-membunuh itu saja, mengalir darah apa dan sebagainya. Bukan itu saja, luas. Kalau tak sampai masanya, tak boleh buat gitu. Tapi bukan bermakna jihad itu tidak ada. Jihad sentiasa kena ada. Bila jihad itu sentiasa ada, sesuai dengan tuntutan dan keadaan zaman, dia akan memuncak naik. Islam tu akan naik ke puncak. Mencakupi jihad dengan senjata, pena atau lidah dan sebagainya, sesuai dengan keadaan yang menuntutnya. Sesuai dengan keadaan yang menuntutnya. Dalam keadaan sekarang, jangan kita nak gila nak berperang. Tak perlu. Nak berperang apa? Apa alat kita ada? Orang lain ada kuasa nuklear, kita nak lawan. Sebiji dia bagi, habis hancur kita. Jadi apa kita boleh buat sekarang? Buat apa yang boleh kita buat. Bukan bermakna tak boleh berperang macam tu. Kita nak duduk diam, nak tidur saja, tidak. Banyak lagi bidang-bidang yang kita boleh buat untuk meningkatkan kehidupan umat Islam, menaikkan martabat Islam ni. Banyak lagi caranya. Jadi itu tidak boleh berhenti. Jihad itu tak boleh berhenti. Hijrah ke Madinah terhenti dah bila Nabi SAW menguasai Mekah. Dia kata la hijrata ba'dal fathi, tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Tetapi dia sebut walakin jihadun wadiyatun, tetapi yang terus akan ada ialah jihad dan niat, niat keazaman.
untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu kena ada. Jihad dalam artinya yang luas lah. Itu sentiasa ada sampai bila-bila. Tidak akan ada penghujungnya. Tidak akan ada penghujungnya. Kemudian baginda bertanya, maukah aku beritahu kepadamu tentang pengukuh bagi semua yang tersebut itu? Ini pengukuh. Jawabku, tentulah wahai Rasulullah. Kata baginda sambil memegang lidah. Dia pegang lidah. Dia pegang lidah. Nabi SAW kalau bercakap hidup, dia tidak duduk diam gitu dah. Kalau perlu tangan begitulah. Kalau perlu dia tepuk, ada tepuk. Dia tepuk gitu. Dia sesuai dengan keadaan. Kalau perlu pegang lidah, dia pegang lidah. Macam-macam cara dia tu. Di sini dia pegang lidah. Sambil memegang lidah, dia kata, jaga lidah ini, jaga lidah. Maka kataku, apakah kita dikira bersalah dengan apa yang kita cakapkan, wahai Rasulullah, Nabi Allah? Jadi kita dikira salah, berdosa juga ke dengan sebab apa yang kita cakapkan? Kita tak buat, tak sakit orang, kiranya kita tak tumbuk orang, kita tak tendang orang, kita tak bakar rumah orang, kita tak buat itu, tak buat ini. Kita cuma kata ni kira juga ke? Ini bagi maklumat, pengetahuan kepada kita bahawa penting menjaga lidah, kata-kata. Jawab Nabi, aduhai Mu'adz, aduhai Mu'adz. Kalau kita bahasa percakapan ni kata la Mu'adz. Bukankah manusia ni disembam ke dalam neraka? Tidak sebab lain, sebab lidah lah. Aduhai Mu'adz, bukankah hasil tuaian lidah manusia? Jadi yang dia cakap itu, dia macam tanam sesuatu yang akan dituai nanti. Jadi hasil tuaian lidah manusia lah menyebabkan mereka disembam ke dalam neraka. Bukankah begitu? Jadi kamu kena tahu, rupanya kamu tak tahu lagi. Sampai ke peringkat itu, maknanya yang terlibat dengan lidah ni dosa besar. Kalau dosa kecil tak masuk neraka, tidak disembam ke dalam neraka, ia boleh hilang dengan ibadat-ibadat sunat yang tertentu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini lebih daripada itu. Dengan lidah ni macam-macam boleh berlaku. Seseorang Islam dengan lidah dia boleh jadi murtad, wal'iyadzubillah, boleh jadi murtad. Dengan lidah seorang kafir boleh masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, lidah kan. Dengan sebab dia kata itu dia masuk syurga, buat selama-lamanya, walaupun dia tidak sempat, katakanlah tak sempat buat amal ibadat apapun, sekali pun tak sempat bersembahyang. Ada seorang sahabat tu, sekali pun dia tidak sempat bersembahyang, terus pergi mati. Itulah benda. Maksudnya ialah jangan bercakap sesuatu yang sia-sia, kerana orang yang banyak bercakap akan banyaklah silapnya. Orang yang silapnya banyak akan banyaklah pula dosanya. Dan orang yang banyak dosanya pula akan disembam ke dalam neraka. Itulah kesimpulan. Dengan lidahlah manusia dengan mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Dia tak terasa. Tak perlu pergi sembah topekong, tak perlu. Buat apa ni, kata saja. Kata. Dengan lidahlah juga manusia dengan senang dapat menuduh, memfitnah, mencarut, mengumpat, mengacung, mengadu domba, memaki, berdusta dan sebagainya. Lidah semua. Lidah semua. Tiap-tiap satu tu pula banyak sangatnya. Fitnah dengan lidah ni macam-macam pula. Tuduhan dengan lidah macam-macam pula. Jadi lidah ni tak mesti lidah ini biasanya yang asalnya itulah pen tulis itu pun sama juga. Sama juga, lidah juga tu. Sama juga. Akibat daripada perbuatan lidah yang keji seperti itulah manusia di akhirat nanti disembam ke dalam neraka.
Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: satu, ada amalan-amalan dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dapat menjadi sebab kepada seseorang dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkannya dari neraka. Itu perlu kita tahu. Ada amalan-amalan tertentu yang boleh menjadi sebab. Tak mesti itulah yang menyebabkan kita masuk syurga. Boleh jadi sebab lain, Allah saja yang tahu. Tetapi yang Rasulullah sebut ni kira-kiranya itulah sebab. Kita kata boleh kita pakai lah. Macam kita kata nak kenyang makan nasi, itulah yang maklumnya, yang tahu, semua orang tahu. Biasa kita buat pun gitu. Walaupun mungkin kita boleh kenyang dengan cara lain, dengan cara lain. Tak mesti makan. Nabi SAW berhari-hari puasa, dia kenyang, dia tak lapar. Jadi boleh kenyang ni tak mesti makan. Jadi sebab untuk kenyang tu biasanya makanlah, tapi tak mesti. Itulah yang dipanggil sebab. Tak mesti. Dua perkara yang sukar dan payah sekalipun, jika dipermudahkan oleh Allah, akan menjadi mudah dan senang. Jadi macam mana nak mudah? Kita tahu pintu terkunci. Dia kata pintu-pintu kebaikan. Bila terbuka pintu tu mudahlah yang dalam. Tapi kalau tak buka, susah. Nak buka tu apa jalan? Dia sebut puasa, sedekah, bangun malam. Itu kunci yang boleh kita masuk ke dalam rumah, tempat yang terkunci tu. Bila masuk senang. Yang susah tu sebelum itu. Kan kita tengok, ialah anak-anak, bukan anak-anak saja, orang tua pun sama juga. Malas sungguh. Macam mana nak berjaya kalau malas? Kan susah. Terkunci lah, macam terkunci lah pintu kebaikan. Segala-gala pintu kebaikan terkunci dengan sebab malas saja. Tak ambil kira lagi sifat-sifat lain. Macam mana dia malas? Kenapa yang tu rajin pula? Yang tu rajin pula, tak cukup masa. Yang ni ada mata sama juga, tapi tengok mengayau, rata tak ada apa hasil. Yang seorang ni baca sampai mata tu jadi jadi kabur. Kenapa sampai begitu? Kenapa yang ni kalau baca sekejap macam ulik dia tidur? Kenapa yang ni kalau dia baca sampai pagi pun tak mengantuk? Boleh baca. Kenapa? Benda ni lah. Nak dapat itulah dia kena ada kunci dulu, buka dulu. Bila buka tu dia akan, insya-Allah akan mudah banyak perkara. Kalau selagi tak terbuka tu dia payahlah. Payah. Dan bila malas, kita kata kalau dalam dunia ilmu lah, tak baca, malas belajar, macam mana nak berjaya? Macam mana nak jadi orang yang hebat, orang yang lebih? Kalau dalam bidang agama ni jadi orang yang alim, macam mana nak? Tak mungkin. Sebab tak terbuka tu, terkunci. Dia kena terbuka dulu, baru dapat. Dalam bidang apa-apa pun begitu. Cuba tengok, orang tu nak cari rezeki, susahnya. RM10 pun susah. Orang yang Allah SWT telah buka kepada dia, mungkin suatu ketika dulu dia susah juga, tapi bila terbuka kan, tiap-tiap hari tu dapat ratusan ribu, juta, dapat main-main. Macam mana? Bila Allah SWT nak buka, dia buka, senang. Tak adalah yang payah tu. Tapi kepada yang satu lagi cukup payah. Kenapa? Inilah hakikatnya Allah SWT yang permudahkan. Jadi jalan yang kita nak dapat mudah tu, kena ikut cara-cara dia, iaitu yang Nabi SAW sebut. Antaranya begitulah. Yang ketiga, kepentingan dan keistimewaan ajaran tauhid. Jadi sebab Islam itu adalah kepala ajaran tauhid. Jangan menyengutukan Allah dengan apapun. Sembahlah Allah sahaja. Itu tauhid. Itu kelebihan. Dan kalau tak ada kepala ni, tak hidup semua, tak jadi semua, sia-sia saja semuanya. Yang keempat, bahayanya syirik kepada manusia. Sebab itu selalu Nabi SAW pesan
Jangan syirik, jangan menyemutukan Allah dengan apapun. Yang kelima, kewajipan melaksanakan rukun Islam yang 5. Itu fardu. Dalam hadis ini pun dapat kita lihat bagaimana disebutkan secara khusus dengan gaya bahasa yang berbeza daripada yang disebutkan pada ketika lain. Yang keenam, setiap amalan agama ada kelebihannya yang tersendiri. Ada kelebihannya yang tersendiri. Mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Puasa misalnya akan menjadi perisai kepada tuannya. Hari ini tak nampak, akan datang akan nampak. Puasa menjadi perisai kepada tuannya. Sedekah akan menjadi, akan menjauhkan seseorang itu, menghindarkan seseorang itu dari neraka. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka walaupun dengan hanya memberi secubit buah tamar. Tidak nanti sebiji itu banyak, secubit pun. Nak cerita kelebihan sedekah tu. Apalagi kalau bagi satu kotak kita kata buah tamar. Tidak nanti buah tamar tu sebut sebab makanan dia. Kalau di tempat lain mungkin makanan lain. Itu ada kelebihannya dan dikaitkan dengan balasan azab yang tertentu. Kita akan dapat terhindar daripada azab yang tertentu tu dengan amalan-amalan tertentu. 7. Nabi SAW selalu membuat perbandingan dan perumpamaan di dalam hadis-hadis qaulinya, hadis-hadis berupa ucapannya. Ia menyerlahkan lagi kebijaksanaan beliau. Misalnya kita kata sedekah memadamkan dosa, menghapuskan dosa, memadamkan dosa. Dia sebut memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Jadi dosa-dosa tu macam api. Dosa-dosa tu macam api. Tengok dia buat perbandingan. Kan api, tak takut api. Bila dia sebut tu, dan dia sebut memadamkan, air dapat memadamkan api. Jadi sedekah ni dapat memadamkan dosa tu. Jadi menghapuskanlah. Tapi dia sebut dalam bentuk memadamkan. Dia buat macam api. Jadi kalau api, tak mahu kita api. Kalau kena api sedikit, habis rosak kita. Kulit kita yang lembut ini boleh rosak. Boleh urat-urat kita ni boleh musnah semua. Kalau kena api sedikit saja, tengok orang yang terbakar misalnya, macam-macam boleh rosak. Ada kalanya boleh mati. Itulah api. Jadi itu api dunia. Kalau api akhirat macam mana lagi? Jauh lebih besar. Api dunia ni pun kita nak padamkan, kita ada sediakan alat-alat dan bahan-bahan tertentu untuk memadamnya. Jadi sepatutnya api neraka itu pun kita ada jugalah bahan-bahan atau benda-benda yang boleh memadamkan api itu. Itu cara perbandingan dia selalu buat perbandingan. Kelapan, kelebihan bangun bersembahyang dan beribadat pada waktu malam. Memang ada kelebihannya. Dan ini termasuk dalam perkara yang membuka pintu-pintu kebaikan. Bangun malam, tak tidur malam. Ini buka pintu kebaikan. Yang ke-9, 2 kalimah syahadah adalah yang paling penting dan utama daripada sekalian amalan-amalan yang lain. Semua amalan ibadat atau kebajikan tidak sah dan tidak akan diterima tanpanya. Sampai begitu sekali kedudukan 2 kalimah syahadah yang disebutkan di sini sebagai Islam. Itulah kepala. Yang ke-10, sembahyang adalah tonggak agama Islam. Sebab itulah ditekankan sembahyang itu di mana-mana pun dalam Quran, dalam hadis, ulama-ulama mana pun semua sebut sembahyang itu penting. Bukan sekadar sembahyang fardu saja yang Nabi SAW ajar, tetapi banyak lagi bentuk-bentuk sembahyang sunat yang lain. Yang ke-11, jihad membawa umat Islam ke mercu kejayaan dan kegemilangan. Itu hakikatnya. Yang ke-12, lidah boleh membawa tuah kepada manusia. Ia juga boleh membawa padah kepadanya. Dengan sebab lidah masuk Islam,
Dengan sebab lidah juga jadi kafir. Dengan sebab lidah juga seseorang itu masuk dalam syurga. Dengan sebab lidah juga dia masuk ke dalam neraka. Oleh itu mestilah diawasi. Mestilah diawasi sebaik mungkin. Yang ke-13, manusia bukan sahaja dikira bersalah kerana salah lakunya, ia juga dikira bersalah kerana salah cakapnya. Dikira bersalah. Itulah ajaran agama kita. Bukan salah laku saja, salah cakap pun tak boleh juga. Yang ke-14, manusia boleh dihumban ke dalam neraka kerana lidahnya semata-mata. Jadi itulah antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-26 di bawah fasal yang kedua. Hadis yang pertama di bawah fasal yang kedua ini. Banyaklah pengajarannya. Dan sudah habis perbincangan tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini menyokong apa yang telah tersebut di dalam pasal yang pertama sebelum ini, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang kepentingan akidah. Sama juga dalam hadis ini pun ada juga. Walaupun dalam kitab yang bertaraf kedua, antara kitab-kitab hadis tu nombor 2 lah kita kata, termasuk dalam kelompok kedua, tapi ia juga mengandungi benda yang sama. Itulah perbincangannya, dan kita berhenti setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma. Ada apa-apa kemuskilan? Perlu, mesti. Baru ada kesusahan itu. Kalau tidak, tak ada kesusahan itu, tak ada cabaran itu. Tarawih lain, tidak syarat. Tahajud, makna tahajud itu pun bangun daripada tidur. Itu syarat. Tak mesti. Tapi salat itu antara yang terpenting lah. Ada sembahyang malam atau sembahyang tahajud, disebut khusus begitu. Tak mesti sembahyang saja, lain-lainnya kita baca Quran, kita berzikir, kita buat kewajikan lah, apa-apa lah, amal soleh lah maksudnya. Cuba tengok dalam terjemahan ayat Quran tadi kan, sembahyang dan amal soleh yang lain, ikutlah apa-apa. Tapi antara pengisian malam yang Nabi SAW tak tinggal, sembahyang malam, dia tak tinggal. Bahkan ulama mengatakan bagi dia wajib, kepada umat sunat, kepada Nabi SAW wajib, dia tak tinggal. Ya. Dia begini, sebenarnya orang Mesir itu lahir hasil daripada dia cuba, pengasas dia tu lah, cuba nak menggabungkan Islam dengan Hindu. Sebab itu banyak sudut dia ada persamaan dengan Hindu, banyak sudut dia ada persamaan dengan Islam. Bahkan dalam sejarahnya, ia termasuk salah seorang yang pernah pergi ke Mekah. Guru Nanak itu, dia tawaf Kaabah apa semua. Kira-kira dia zahirnya Islam lah.
dah satu ketika tak tahulah hakikat dia tu. Tapi pernah sama ada dia murtad ke ataupun memang dia cara dia sendiri, ada cara dia sendiri, tapi jelaslah dia tu tidak benar sebagai Nabi, tidak benar. Sebab Nabi ni kalau mungkin nak benar, yang sebelum Nabi kita, selepas Nabi kita tak ada. Jadi Sikh ni Guru Nanak itu lahirnya selepas Nabi kita. Dari segitulah dia tak benar tu, tak benar. Dan dia lebih bersifat macam puak agama jenis kebangsaan. Agama dia tu jadi kait dengan keturunan, macam Yahudi, beza dengan Islam. Kemudian sekarang ni walaupun dia baru, dia tidak dapat bertahan dalam menghadapi kesyirikan. Sebab syirik itu sudah meresap dengan begitu teruklah dalam agama Sikh. Yang dapat kekal dengan ajaran tauhid ialah Islam sahaja. Jadi perbezaan yang besarnya terletak di situ. Terletak di situ. Dari segi akidah dan lain-lain lah. Ya. Ada lagi? Kita setakat itulah dulu. Kalau tak ada, setakat itulah dulu hari ini. Allah.